Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Dr. Muhammad Amirul Ashraf bin Salman. Nama saya Wang Lim Jin dengan nombor matrik 277179. Hari ini, saya akan membentangkan video tutorial di bawah subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia yang berkaitan tajuk Bab 2 Kepentingan Sistem Masyarakat Melayu Tradisi sebagai Asas Pembinaan Negara Bangsa. Yang pertama sekali bermula dengan definisi masyarakat. Menurut kata Nick Safia Karim mengatakan bahawa masyarakat melambangkan satu kumpulan manusia yang mengandungi kecil besar, tua, muda, lelaki dan perempuan. Manakala menurut kata Lucy Mayer pada tahun 1965 mengatakan bahawa masyarakat adalah satu gagasan manusia yang berhubung secara kolektif melalui hak dan obligasi yang saling mengiktiraf. Di samping itu, dalam pemahaman Reeve Linton pada tahun 1936 mengatakan bahawa masyarakat adalah satu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorientasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Secara umumnya, masyarakat boleh difahami sebagai sekumpulan manusia yang hidup satu kelompok dan berinteraksi serta mengamalkan satu nilai hidup yang sama. Seterusnya adalah penerangan ciri-ciri masyarakat. Dalam ciri masyarakat merangkumi ciri berkaitan individu yang hidup dalam satu kelompok manusia dan tinggal tetap dalam masyarakat dengan mempunyai peranan tertentu, saling mengenali serta dapat menentukan nilai, adat dan ukuran tata susila yang perlu dipatuhi. Selain itu, kebudayaan wujud dalam satu masyarakat yang meliputi sistem sosial, organisasi sosial, sistem ekonomi dan lain-lain. Anggota masyarakat perlu berkomunikasi untuk mewujudkan satu unit sosial dengan menggunakan bahasa yang saling difahami. Keempat adalah kewujudan aktiviti manusia dalam sistem sosial bagi memenuhi keperluan dalam kehidupan masyarakat. Kelima adalah terdapatnya stratifikasi sosial iaitu kelas status dalam kehidupan masyarakat. Keenam adalah terdapat corak kepimpinan dalam masyarakat. Kemudian, saya akan menerangkan maksud istilah tradisi. Istilah tradisi dikaitkan dengan perkara yang bersifat terada, diamalkan sejak turun-temurun. Dengan menggabungkan perkataan masyarakat dalam istilah tradisi telah membawa maksud yang berbeza, iaitu masyarakat yang hidup dalam nilai-nilai lama dan kehidupan mereka sangat terikat dengan budaya dan adat resam. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi dan konsep Melayu. Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia Perkara 160, mengatakan bahawa seseorang yang menganut agama Islam lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu dan lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, ataupun ibu bapanya telah lahir di Persekutuan atau Singapura pada Hari Merdeka itu, ia adalah berdomisil menetap di Persekutuan atau Singapura, maka ia adalah keturunan seseorang tersebut. Dalam konsep Melayu terdapat tiga pendekatannya, iaitu persamaan akar budaya berdasarkan kepada asas nama Melayu dan berpandukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang pertama sekali, pendekatan persamaan akar budaya bererti bangsa secara fizikal yang mempunyai kulit sawo matang, mendiami alam Melayu serta mampu menutur bahasa Melayu Polinesia. Keduanya, pendekatan berdasarkan asas nama Melayu adalah merujuk kepada sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah menyatakan bahawa Melayu adalah kelompok manusia yang jadi pengikut raja berketurunan Bukit Siguntang yang boleh
disignifikasikan sebagai pengasas kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Ketiganya adalah pendekatan berpandukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam Panduan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957, Frasa 160 dan Frasa 89/6 mengertikan konsep Melayu adalah mereka yang berbahasa Melayu, mengamalkan agama Islam dan kebudayaan Melayu. Masyarakat Melayu tradisi bermaksud bangsa yang mewarisi kumpulan manusia pertama datang dan menetap di negara ini. Ia juga berasal dari Yunan secara tersebar ke seluruh alam Melayu seperti negara Filipina, negara Indonesia, negara Kemboja, dan negara Siam. Masyarakat Melayu tradisi adalah masyarakat yang sudah hidup dalam keadaan bersistem ekonomi, politik, dan sosial yang lengkap dan maju bersesuaian dengan zamannya. Antara kerajaan-kerajaan Melayu tertua adalah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Temasek, Kerajaan Melayu Melaka. Contohnya, Kerajaan Melayu Melaka merupakan permulaan tradisi sosio-politik orang Melayu di negara ini. Dalam ciri-ciri politik merangkumi sistem feudal, pewarisan takhta, peranan pembesar, sistem pentadbiran dan perundangan, dan aspek kerajaan. Dalam sistem feudal, raja berkuasa mutlak dan melambangkan konsep daulat dan derhaka. Raja dan sultan memiliki dua unsur utama, iaitu kuasa dan wibawa yang berstatus tinggi. Ketiganya adalah zaman pengaruh Hindu, iaitu raja berketurunan dewa-dewa. Keempatnya adalah ciri pengaruh Islam, iaitu Raja Khalifah Allah menjadi pelindung agama Islam. Maka dalam pewaris takhta, ia mengikut sistem patrimonial, iaitu keturunan ataupun jurai sebelah bapa. Ia juga dikenali sebagai pewarisan mengikut keturunan. Contohnya, adat Temenggung bertujuan untuk mementingkan anak lelaki ataupun putera sultan serta adik lelaki. Selain itu, peranan pembesar adalah membantu sultan ataupun raja mengurus pentadbiran ataupun adat istiadat. Contoh pelantikan pembesar adalah sistem 4 lipatan yang merangkumi bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan laksamana. Contoh yang lain adalah seperti pembesar 8, pembesar 16, pembesar 32, dan pembesar 64 lapis. Manakala dalam sistem pentadbiran dan perundangan adalah bersifat lengkap dan diterima pakai. Contoh sistem pentadbiran dan perundangan adalah seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Adat Temenggung, dan Adat Berbate. Hukum Kanun Melaka merupakan dokumen bertulis yang meliputi semua keadaan kemasyarakatan. Undang-Undang Laut Melaka merangkumi peraturan pelayaran dan tugas atau bidang kuasa pegawai pelayaran. Adat Temenggung berbentuk dari atas ke bawah untuk tujuan menghukum sebagai pengajaran dan iktibar. Manakala adat Berbate mementingkan prinsip demokrasi dan permufakatan bertujuan mendidik. Contoh hierarki kepimpinan merangkumi Yang Tuan Besar, undang, lembaga, puapa, dan perut. Dalam aspek kerajaan, masyarakat Melayu tradisi adalah kerajaan yang berdaulat dari segi de jure, iaitu kewilayahan, dan de facto, iaitu perundangan dan keabsahan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ciri-ciri ekonomi. Sistem ekonomi secara diri merupakan sistem barter dan bergantung kepada unit keluarga. Maka, perhubungan patron-klien bermaksud rakyat mengerjakan tanah kepunyaan para pembesar.
Sistem kera dan sera berarti rakyat dikera mengerjakan tanah atau tugas atas perintah raja ataupun pembesar. Dalam aktiviti perdagangan maritim, ia merupakan penyumbang utama kepada kegemilangan kerajaan masyarakat Melayu tradisi dan juga perdagangan antarabangsa ataupun kuasa import. Cara pembekal bahan-bahan perdagangan berperanan menjadi orang tengah untuk memberi hasil daripada orang asli kepada pedagang asing. Dalam ciri-ciri sosial, hierarki sosial politik iaitu raja, pembesar dan rakyat. Selain itu, raja merupakan identiti yang melambangkan status konsep daulat dan derhaka serta pantang larangan. Sistem sosial yang bersifat rigid. Golongan hamba melambangkan rakyat biasa yang kehilangan taraf kebebasan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya, jenis-jenis hamba termasuk hamba tawanan, hamba hulu, hamba serah dan hamba habsyi. Sistem kepercayaan yang pertama dalam masyarakat Melayu tradisi adalah animisme. Kemudian melaju dengan kedatangan agama Hindu-Buddha. Maka kedatangan ajaran Islam melalui perdagangan dan dakwah adalah pada abad ke-13 Masehi. Ini telah membetulkan akidah serta mengubah sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu tradisi. Turut ini, nilai-nilai masyarakat telah diwujudkan seperti semangat gotong royong, hormat menghormati, mementingkan institusi kekeluargaan, dan lain-lain. Dalam kepentingan ciri-ciri masyarakat Melayu tradisi merangkumi dua aspek, iaitu aspek perlembagaan dan aspek pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Dalam aspek perlembagaan, merangkumi pembentukan raja perlembagaan, mengukur kedudukan orang Melayu, penghayatan agama Islam dan bahasa Melayu. Manakala dalam aspek pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan, terdapat kepentingan melambangkan identiti bangsa dan negara serta menetapkan satu rupa bangsa Malaysia yang mempunyai satu cara hidup seragam dan mempunyai nilai budaya yang boleh diterima semua pihak.